A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 13. Muka surat 13, baris yang ke-14 daripada atas. Faridatul Faraid, muka surat 13, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil amanah mereka itu para rasul. Dan dalil amanah mereka itu segala rasul alaihi wassalatu wassalam, bahawasanya dalil amanah, jika khianah mereka itu segala rasul alaihi wassalatu wassalam, nescaya adalah kita disuruhkan kita dengan khianah. Nescaya adalah kita disuruhkan kita. Nescaya adalah kita disuruhkan kita dengan khianah. Dua kali kita tu. Nescaya adalah kita ni ummah, disuruhkan kita dengan khianah. Ini dalil akal. Kerana disuruhkan kita segala ummah, dengan mengerjakan seumpama perbuatan mereka itu segala rasul. Kerana disuruhkan kita dengan mengerjakan seumpama, serupa perbuatan mereka itu segala rasul. Dan padahal tiada bahawa disuruhkan kita dengan khianat itu kerana tiada menyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kejahatan sekali-kali. Dan tiada bahawa disuruhkan kita dengan khianah kerana tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan kejahatan sekali-kali. Ini dalil akal. Dan dalil amanah mereka itu, amanah segala rasul alaihi wassalam, dalil amanah yang ianya dalil rasul tidak khianah. Jadi kita berpegang dua. Ini sebut berulang kali. Yang pertama, kita berpegang akan hukum bagi sifat yang wajib. Yang kedua, kita berpegang hukum bagi sifat yang mustahil. Maka terkumpullah aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman adalah simpulan-simpulan iman. Aqaid tu jamak, aqidah satu. Aqidah satu.
aqaid. Banyak. 50 banyak kan? Jadi dia panggil aqaidul iman, simpulan iman. Iman apa makna? Kepercayaan. Aqaidul iman dengan makna simpulan kepercayaan. Kepercayaan di hati yang sipo mati. Makna gitu. Tak gerak dah. Ini akidah dia panggil. Pekoh ni, payah ni. Kita pakai turut pandangan lain lah pulaknya. Tu pekoh. Pekoh. Ni payah ni. Kita turut orang lain pulak. Mana boleh berpindah-pindah. Sebab dia bukan tetap. Ada ni pekoh. Pekoh pulak. Kewajipan-kewajipan pun. Dia boleh bertukar. Tak ada wajib lah pulak. Puasa tu wajib. Betul lah puasa wajib. Dah dia orang tua. Tak mampu berpuasa. Dia orang sakit. Sakit pula sakit yang tenat. Maka hukum pun berubah. Jadi tak wajib lah puasa. Contohnya. Tu pekoh. Ada pun akidah. Tu sama je. Dia kena kepercayaan yang sipo mati. Anak sipo mati tu kena sahih molek. Kena sahih molek. Hak kita nak sipo mati ni bertepatan dengan akidah Al-Quran dan hadis ataupun tidak. Ini bab akidah. Sebab kita nak sipo mati. Aqaidul iman, simpulan-simpulan kepercayaan. Mana percaya di hati tu sipo mati. Itu aqaidul iman yang 50. Yang mana di dalam tu berpegang akan hukum bagi sifat yang wajib dan berpegang akan hukum bagi sifat yang mustahil. Mana hukum sifat wajib yang kita bicara sekarang berpegang tentu sungguh rasul amanah. Kata hukum dia. Khianah sifat mustahil. Yang mana khianah ni tidak tasawur, tidak tergambar, tidak masuk di akal kita. Tiba-tiba rasul khianah. Tak tasawur, tak masuk. Itu sifat mustahil. Pada tidak tasawur. Saya guna ayat kitab lah ni. Sebab kalau ayat kitab sifat yang wajib ni mala yutasawwaru fil akli adamu. Perkara yang tidak tasawur pada akal oleh ketiadaannya. Tak ada sifat amanah di rasul. Tak tasawur. Sifat mustahil pula mala yutasawwaru fil akli wujuduh. Perkara yang tidak tasawur pada akal oleh adanya. Khianah sifat mustahil. Ada sifat khianah di rasul. Tak tasawur. Apa? Tak terupa, tak masuk, tak. Ni. Dia panggil. Itu saya biasa sebut tidak tasawur tu. Kerana itu ayat kitab. Jadi apabila sifat khianah, sifat mustahil yang tidak tasawur, tidak terupa, tak masuk di akal, tiba-tiba rasul bersifat-sifat khianah, mustahil pada akal. Kita pun berpegang akan hukum dia. Apa hukum dia? Apabila akal tak terima khianah ni ada di rasul, maka kita pun berpegang hukum dia. Tentu rasul tidak khianah. Itu hukum dia. Khianah sifat mustahil. Tidak khianah dipanggil istihalatul mustahil. Istihalah tu hukum dia. Tidak. Tidak tu hukum dia. Tidak tu hukum dia. Hak sifat wajib tentu sungguh. Itu hukum dia. Kita berpegang tentu sungguh rasul amanah. Itu hukum dia. Khianah akan tak tasawur, tak masuk di akal. Kalau ada di rasul sifat khianah, kalau akal tidak tasawur gak, hukum dia macam mana? Tentu tidak sifat khianah di rasul. Itu hukum dia panggil. Itu yang kita pegang. Itu kita pegang. Kita pegang akan hukum bagi sifat yang wajib dan hukum bagi sifat yang mustahil. Dua pegangan. Dua-dua ni nak dalil. Dua-dua ni nak dalil. Pandai ni. Dua ni nak dalil. Sifat wajib pun nak dalil, sifat mustahil pun nak dalil. Dalil bagi dua ni dalil yang sama. Dan dalil amanah mereka itu yang ianya juga dalil tidak khianah. Dalil yang sama. Tanda ni. Sebab tu dah kitab ni didatangkan sifat wajib.
Disusuli dengan sifat mustahil, disusuli dengan dalil. Dalil bagi hak mana ni? Dalil bagi kedua-dua. Kedua-dua. Berpegang, tentu sungguh Rasul bersifat dengan sifat amanah. Berpegang, tentu tak sifat khianah di Rasul. Jadi dua pegangan ni, dalil yang sama. Dalil yang sama. Aqaidul iman yang 50 wajib berdalil. Kita ni bukan kata pegangan ni setakat Allah dan Rasul ni. Aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman juga percaya dengan malaikat. Aqaidul iman juga percaya dengan kitab. Percaya dengan hari kesudahan. Aqaidul iman belaka tu. Tetapi apakah dalil beriman dengan malaikat? Apakah dalil beriman dengan kitab? Apakah dalil beriman dengan hari kesudahan? Beriman tak dengan barzakh? Apa dalil? Beriman dengan tiup sangkakala pertama, sangkakala kedua, apakah dalil? Dalil Quran di Nabi lah. Mana dalil? Oh, kita tanya dalil berat ah. Pada dalil mudahnya beriman dengan malaikat, payah apa dalil? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Dah kerti dalil tu? Tak cik baca lepas sembahyang? Amanah Rasul tu lah. Kan? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tak ada malaikat situ? Ada malaikat tu kan? Dah ingat ayat ni kot, tepuk dahi lah. Dah ingat ayat amanah Rasul pelik tau. Tapi adakah kita wajib berdalil? Kita tidak wajib berdalil. Yang kita wajib berdalil adalah permulaan agama. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengetahui dan berpegang akan sifat Allah, sifat Rasul, aqaidul iman yang 50, hak ni wajib berdalil. Kemudian beriman dengan malaikat, kita hari kesudahan, masuk di beriman dengan Rasul. Kita beriman dengan Rasul ni berdalil. Sifat Rasul, sifat wajib kita berpegang hukum dia, sifat mustahil kita berpegang hukum dia, ni wajib berdalil. Kejap sininya, Rasul pun cerita malaikat. Kita pun berpegang aqaidul iman juga. Sipo mati ni, beriman dengan malaikat, dengan kitab, dengan kesudahan. Dalil, duduk di Rasul. Duduk di Rasul. Dia gitu. Yelah, hak beriman dengan malaikat mudah je lah. Hak beriman dengan barzakh, mana dalil? Beriman dengan dihimpunkan di mahsyar. Memang kita beriman, tapi dalil mana dalil? Akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada syafaat, titiang sirat, syurga neraka. Mana dalil? Jadi hak wajib berdalil, hak permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Wajib berdalil aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50. Ada ni. Dia nak dalil hak rukun iman tu mudah je lah. Hadis Jibril tu lah. Tu pun tak ingat juga kita ni. Hadis Jibril, hak Jibril tanya Nabi tu kan. Akhbirni anil iman. Cerita akan daku yang Muhammad berkenaan dengan iman. Hadis tu memang hadis masyhur lah. Dipanggil Ummul Hadis, dipanggil. Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab tu Fatihah. Ummul Quran, Ummul Kitab. Pada umum, induk, ibu, induk. Jadi makna Al-Quran, satu Al-Quran tu pengertian dia terkumpul di bawah Suratul Fatihah. Suratul Fatihah mengandungi 7 asas utama. Yang mana satu Al-Quran huraian tak lagi ada 7 dasar utama dalam Suratul Fatihah. Berarti dipanggil Suratul Fatihah, dipanggil Ummul Quran, Ummul Kitab. Sebab apa? Satu kitab tu duduk dalam tu belaka. Duduk dalam Suratul Fatihah. Sebab itulah Fatihah yang wajib dibaca dalam sembahyang. Sebab Fatihah ni satu Al-Quran duduk dalam Suratul Fatihah. Dia dipanggil Ummul Quran, Ummul Kitab.
Sebab itulah kelebihan orang tak tanding. Hak sebut kelebihan baca kuliah, kelebihan baca qul huwallah, kelebihan baca surah Yasin. Tu cerita kelebihan. Ada tak orang sebut kelebihan baca suratul Fatihah? Orang tak sebut. Sebab apa? Tak ada dah. Hak ni paling lebih sekali. Tidak ada satu surah pun yang diturunkan oleh Allah yang boleh menyamai kelebihan suratul Fatihah. Jelaslah. Sebab apa? Sebab satu Al-Quran terkandung di dalam suratul Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, yang wajib dibaca pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Nampak dah situnya. Cuma kalau kita gitu, ya juga deh. Oh, Fatihah lebih. Apa? Tinggal ke kuliah, qul huwallah, Yasin, lebih dah ke, tapi tidak boleh nak tanding dengan suratul Fatihah. Jadi hadis Jibril dia panggil Ummul Hadis. Nabi menyampaikan agama tu terkandung di bawah Islam, iman dan ihsan. Adalah hadis Jibril. Bila ditanya akan Nabi berkaitan dengan iman, Nabi pun jawab. Ingat hadis ni tak pedah. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ni hadis ni dalil lah. Dalil beriman dengan malaikat, kitab, hari kesudahan. Tapi wajib tak kita berdalil? Tak wajib. Tapi aqaidul iman yang 50 permulaan agama wajib berdalil. Dia gitu. Ini termasuk sifat Rasul. Dalil ni pula dalil bagi dua pegangan. Satunya pegangan hukum sifat yang wajib, tentu sungguh Rasul amanah. Dalil bagi pegangan hukum bagi sifat mustahil, tentu tak sama sekali khianah di Rasul. Ini dua pegangan. Satu dalil. Tapi sini dalil akal. Cuma yang nak kena peringatnya kita ni, dalil akal sifat Allah tu mudah. Dalil akal bagi sifat Rasul ni. Ni kadang-kadang tak berapa nak selesai. Tak berapa nak beres. Belajar tauhid sifat 20. Tapi bila usul periksa tanya dalil akal. Sebab kita dalil akal. Kita dah ingat ayat Al-Quran, kita pakai dalil akal. Yang nombor satunya ada dalil Al-Quran. Kemudian hak mudah pula dalil Al-Quran. Tapi tak reti Quran, kita boleh dalil nombor 2, dalil akal. Sifat Allah mudah dalil akalnya. Ada makhluk, ada makhluk, ada makhluk. Tu hak sifat 20. Hak sifat Rasul ni, apakah dalil Rasul bersifat dengan sifat sidik, tidak dusta? Ayat Al-Quran mudah sangatlah. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benar oleh Allah dan benar oleh Rasulnya. Mudah sangatlah. Kalau nak pakai dalil ayat Al-Quran, kita pakai dalil akal. Apakah dalil Rasul benar? Rasul tidak dusta. Ni dalil kerana Allah zahirkan mukjizat pada tangan Rasul. Dalil situ. Tapi dalil ni kena amatilah. Kita berpegang Rasul benar, Rasul tidak dusta. Dua pegangan. Tentu sungguh Rasul bersifat dengan sifat sidik. Tentu tak sama sekali Rasul bersifat dengan sifat dusta. Dalil Al-Quran, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar oleh Allah Ta'ala dan telah benar oleh Rasul bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan mudah tu. Ada ni. Tapi kita ambil dalil akal. Apa dalil akal? Dalil Rasul benar ada alam ini. Tak kena gitu. Sebab ada alam ini bukan Rasul yang buat. Ya kan? Dalil Allah ada alam ini. Dalil Allah kuasa ada alam ini. Dalil Allah bersifat dengan iradah ilmu hayah ada alam ini. Dalil Rasul bersifat dengan sifat sidik, tidak bersifat sifat dusta, ada alam ini. Ada lagi tu. Dalilnya, dirasulkan Allah Ta'ala zahirkan mukjizat.
Jadi zahirkan mukjizat ni satu pengiktirafan daripada Allah bahawa ianya adalah rasul sungguh. Dia gitu. Dia kaum ni apabila seseorang rasul mendakwa ianya adalah Rasulullah, kaum akan minta bukti. Mukjizat lah. Apa dia ni? Maka Allah Ta'ala pun menzahirkan pada tangan Rasul pakai mencari adah yang tak boleh nak letang seorang pun. Ilmu sihir ada orang pandai dia boleh lawan. Ilmu sihir ada orang pandai dia boleh lawan. Dululah zaman-zaman dulu ilmu sihir. Pas apa panggil apa? Hari gaji. Mana hari gaji? Mana hari gaji? Hari gaji orang mai jual, ibu ke gerai apa? Hari gaji. Ke tak ada benda ni? Dia kalau inilah di felda kan dipanggil hari gaji. Hari gaji ni malam mai jual. Orang mana hari gaji? Bandar ni. Ke bandar tak ada hari gaji. Orang jabat kan ada hari gaji kan? Orang jabat kan ada hari gaji. Ni orang felda, dia ada hari dia akan ni dapat gaji tu dipanggil hari gaji. Hari gaji, orang-orang nega ni dia ada kontak lah dengan felda ni bila sini hari gaji. Dia mai jual, ramai mai jual. Dulu ada lagi main sihir. Sihir dia buat macam semelih gitu lah. Sihir tu. Lepas tu dia takut balik. Ini cerita realiti ni. Tapi dia kata, jangan siapa-siapa yang cuba nak sudi ilmu. Nak sudi, nak uji. Jangan sekat dia mati sungguh orang tu. Dia gitu. Dia pesan ramai-ramai tu, jangan siapa-siapa nak sudi. Pada nak sudi, nak test. Ada sudi ada sudi. Bukan sudi tak terima saya, atau sudi lain. Itu sudi lain. Ni sudi ni ujilah. Maknanya dia nak buat sihir, ni sihir lah. Dia beritahu orang ramai, jangan sudi ilmu. Sebab apa? Boleh menyebabkan mati orang ni. Sebab apa? Sebab ni sihir. Sihir ni ada orang boleh letang, ada orang boleh lawan. Mukjizat tak boleh nak pergi. Sebab itulah bapak tukang sihir Firaun laknatullah ni tengok mukjizat tu serendal lalu. Sebab apa? Sebab hak ni hak bapak ni, hak paling pakar. Firaun ni raja besar. Hak jadi tukang sihir dia ni bukan hak calang-calang, hak paling standard lah. Jadi bila tengok mukjizat Nabi Musa AS, dia tahu dah hak ni bukan sihir. Hak ni mari daripada kuasa yang sebenar. Apa tu tukang sihir Firaun segera beriman tu. Sebab ni memang tak boleh lawan. Sihir boleh bertanding. Sihirmu tahap ni, sihirmu tahap ni. Mukjizat dah. Jadi apabila diperzahirkan mukjizat yang tak boleh nak dilentang oleh orang, inilah tandaan Allah iktiraf bahawa ianya adalah benar sebagai Rasulullah. Itu dalil sidik. Dalil sidiknya kerana Allah menzahirkan mukjizat. Jadi seolah-olah Allah kata, ya sungguh dia tu memang Rasulullah lah tu. Bukti dia, dalil dia tu berlaku mukjizat. Tu dalil akal. Dalil akal Rasul benar kerana Allah Ta'ala kurniakan mukjizat. Mukjizat perkara mencari adah yang zahir pada tangan Rasul. Yang zahir pada tangan Rasul. Zahir je. Batin hakiki perbuatan Allah. Ada ni. Zahir sahaja. Zahir berlaku kepada Nabi Musa melalui tungkat Nabi Musa AS. Zahir dia tungkat. Tapi yang batin hakikinya tetap perbuatan Allah. Nabi Musa AS ke tungkat Nabi Musa AS ke makhluk. Makhluk tidak bekas sama sekali. Itu pegangan, lepas tu dia panggil zahir. Jadi dalil Rasul sidik, tidak dusta, kerana Allah Ta'ala kurniakan mukjizat. Ni dalil akal ni pula. Dalil Rasul amanah, Rasul tidak khianat. Bahawasanya dalil amanah mereka itu segala Rasul ni, jika khianat, ni fardu takdir.
Jika khianah mereka itu, dia fardu takdir gitulah. Dalil wujud, jikalau Allah Ta'ala tiada. Dalil qudrah, jikalau Allah Ta'ala lemah. Dia mari hak fardu takdir. Jikalau ni, ini semua adalah contoh ayat Al-Quran. Mana? Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasalah langit dan bumi. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain daripada Allah, ada dok? Tak ada. Tu panggil fardu takdir. Faham tak fardu takdir? Kan kita cakap tau. Yelah, fardu takdir dia mari. Contoh tau. Contoh cakap. Tak benda kita tak marilah. Jadi bahagian dia tu kita ambil kita lah. Contoh. Fardu takdir dia mari. Apa maksud dia? Fardu takdir dia mari. Ada gitu tau. Fardu takdir. Ni fardu takdir lah. Tapi ni fardu takdir sungguh ni mustahil, tak ada, tak berlaku ni. Fardu takdir, jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Ni memang fardu takdir yang mustahil sama sekali. Ni. Jadi jikalau ni Quran lah. Sini. Jika khianah mereka itu, ni dok sama sekali ni, fardu takdir je. Kalau tadi fardu takdir mari, mungkin dia mari sungguh. Dia mari sungguh, susahan lah jadinya. Rasa tak mari. Tak apalah dia tak mari. Fardu takdir dia mari. Hak tu mungkin sungguh mari. Ni dok ni, ni memang dok sama sekali mustahil. Jika khianah mereka itu, khianah ni mustahil. Tidak tasawur, tidak terupa pada akal khianah ni. Nescaya adalah kita disuruhkan kita dengan khianat. Kita mana Allah Ta'ala suruh kita khianat jugalah. Kenapa gitu? Kerana disuruhkan kita mengerjakan seumpama perbuatan mereka itu. Kita diperintah ikut Rasul kan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut oleh kamu akan aku. Kata olehmu ya Muhammad, jikalau adalah kamu kasih akan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikut oleh kamu akan aku, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintah ikut Nabi. Buat perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi khianat, berarti kita pun disuruh khianat jugalah. Dan tiada ni, padahal tiada baru disuruh kita dengan khianat. Kerana tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan kejahatan sekali-kali. Jadi kita ni tidak disuruh khianat. Kerana Allah tidak suruh dengan kejahatan sekali-kali. Berarti yang Allah perintah kita untuk Rasul tu, Rasul pasti tidak khianat. Anak situ. Kalaulah Rasul khianat, kita pun disuruh khianat jugalah. Sebab kita disuruh oleh Allah supaya ikut Rasul. Walaha kita tidak disuruh khianat. Kita tidak disuruh khianat. Kerana Allah tidak menyuruh dengan kejahatan sekali-kali. Jadi bila Allah tidak menyuruh kejahatan sekali-kali, mana Allah menyuruh kebaikan. Allah menyuruh kebaikan ni, Allah suruh turut siapa? Turut Rasul. Berarti Rasul adalah amanah. Sesekali tidak mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak situ. Itu kalau pakai dalil akal. Kalau pakai di Quran tak adilah. Ayat adilah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ayat tu menyuruh kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastilah Nabi yang Allah perintah kita ikut tu pastilah amanah, tidak khianat.
Sebab kalau Nabi yang perintah kita ikut tu tiba-tiba khianat, berarti kita pun boleh khianat. Tak boleh khianat. Allah Ta'ala, Inna Allah la ya'mur bil fahsya. Allah tak suruh dengan perkara-perkara yang fahsyak ni. Itu khianat belaka. Allah tak suruh. Allah suruhnya buat kebaikan. Berarti Rasul yang Allah perintah kita turut, pastilah bersifat dengan sifat amanah, tidak khianat. Kita boleh pakai dalil ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ayat awak dengar semua tu kan, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri, perintah di kalangan kamu ni wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan pemerintah di kalangan kamu wahai orang-orang yang beriman. Tapi ayat Al-Quran tu ati'ullah, taat kamu oleh Allah, wa ati'ur rasul, dan taat kamu oleh Rasul, wa ulil amri minkum. Wa ulil amri, tuan tak kata wa ati'u ulil amri, tuan tak kata gitu. Ati'ullah, sebut taat oleh kamu akan Allah. Wa ati'ur rasul, taat oleh kamu akan Rasul. Wa ulil amri, tuan tak kata wa ati'u ulil amri minkum, tuan tak kata gitu. Tuan atas pada kata ati'ur rasul. Maknanya apa? Taat pada pemerintah yang taat pada Allah dan Rasul. Ada gitu. Taat pada pemerintah yang taat akan Allah dan Rasul. Bukan taat membetul-tuli, bukan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk pada menderhakakan akan khaliq. Walaupun makhluk tu suami sekalipun. Pada ni. Suami sekalipun. Kalau boleh sujud, dan saya Nabi akan perintah sujud pada suami sekalipun. Tak boleh taat kalau menderhaka akan khaliq, akan Allah Ta'ala. Ibu bapa sekalipun tak boleh taat jikalau derhaka pada khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taat pada pemerintah ni yang taat pada Allah dan Rasul, taat pada perkara yang tidak menyalahi hukum, bukan taat mutlak. Bukan taat mutlak. Taat mutlak ati'ullaha wa ati'ur rasul, itu taat mutlak. Itu taat mutlak. Taat oleh kamu akan Allah dan taat oleh kamu akan Rasul. Ayat ni kita ingat, ini dalil Rasul yang Allah perintah taat tu. Rasul pastilah bersifat dengan sifat amanah, pastilah tidak khianah. Dalilnya ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ataupun dalil ayat yang kita duduk dengar semua tu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tu biasa ayat tu dengar semua kan. Ayat dengar semua gitu, dah ingat ke dalam kepala otak kita? Dah dengar semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah contoh teladan yang baik. Ingat ayat tu. Uswatun hasanah, pastilah amanah. Uswatun hasanah, pastilah tidak khianah. Itu dalil dia. Kena. Tak ingat ayat? Orang ngapa suti Quran? Oh ni bukan ngapa pun. Ayat tu pun tak penuhnya. Ati Allah wa ati Rasul. Hak awal tahu hari, hak ujung tahu hari. Ambil poin je. Ati Allah wa ati Rasul. Tu je. Ayat sebelum, ayat selepas tahu hari pun. Cukup dah. Macam hak dalil sidik tu lah. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Saya ingat ayat tu. Tapi jangan tanyalah ayat sebelum, ayat selepas. Selagi surah apa? Ayat ke berapa? Tak duduk tanyalah. Ingat sepatah tu je. Ingat sepatah tu je. Wa sadaqallahu wa rasuluh.
Ayat sebelum dah ingat, ayat selepas dah ingat. Surah apa lagi dah ingat. Ayat ke berapa tersudut tanyalah. Saya kata je. Mana untuk buat dalil. Dia kena pakai dalil akal. Sidik Rasul, tu Allah Ta'ala zahirkan mukjizat. Amanah Rasul, sebab kita ni tidak disuruh dengan khianah. Kita disuruh dengan melakukan ketaatan. Yang kita turutnya adalah Rasulullah. Rasulullah lah yang mengerjakan ketaatan, yang tidak mengerjakan larangan. Itu dalil Rasul amanah, tidak khianah. Kerana kita diperintah ikut Rasul. Dan kita diperintah apa dia? Diperintah buat perkara baik, tinggal perkara dilarang. Berarti Rasul yang kita diperintah turut tu mengerjakan suruhan, tidak mengerjakan larangan. Kalaulah fardu takdir Rasul tu melakukan perkara dilarang, berarti kita disuruh melakukan dilarang jugalah. Tu tak sama sekali. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesekali menyuruh dengan kejahatan. Tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan kejahatan sekali-kali. Itu dalil Rasul amanah, Rasul tidak khianah. Dalil akal. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Itu dalil ayat Al-Quran. Dalil tu dalil kita diperintah taat akan Rasul. Yelah, Rasul yang kita taat, patilah hak taat akan Allah. Kita taat akan Rasul, yang pasti taat akan Allah. Berarti Rasul amanah, tidak khianah. Ambil dalil Quran lah. Ingat sepatah tu. Ingat sepatah. Nanti dalil tabligh pula, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan oleh kamu. Tu. Ayat Quran dia. Ni kadang-kadang sungguh nak sanok ngapa. Adalah orang, sungguhlah. Yang penemu duga tempat merasafah Quran pula, dia tengok dah, tak larat budak ni nak pikul Quran suti ni. Pujuk juga, ambil lah anak saya. Budak ni tak cerdik. Pada ni tak cerdik, tak kata bodoh, tapi tak cerdik. Tak cerdik nak pikul satu Al-Quran. Tapi orang ni dongeng juga. Orang dongeng. Pada dongeng, bukan cerita dongeng zaman dahulu ni. Dongeng ni mana apa? Pujuk ada. Dongeng lah gitu gini. Tak apalah, tak habis satu Quran pun boleh separuh-separuh pun tak apalah. Separuh-separuh pun tak mampu. Satunya hafal, satunya nak wajib jaga ingatan. Hafal fardu kifayah, jaga ingatan fardu ain. Ada ni, hafal fardu kifayah, ingat dah, jaga ingatan fardu ain. Ingat situ. Hafal fardu kifayah. Ramai dah orang cerdik-cerdik hafal. Ada ni. Ramai dah orang cerdik-cerdik hafalnya. Tumbuh tempat hafal Quran umpama cendawang, begitu dah. Cendawang lepas hujan ke apa? Mana hafal ramai dah. Hafal fardu kifayah. Ingat hafazan tu fardu ain, berdosa besar jikalau melupakan hafazan. Dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan makruh. Bukan dosa kecil, dosa besar. Ada ni. Kalau budak tu lemah, duduk pondok boleh. Bukan kata duduk pondok ni atau duduk cerdik, bukan. Duduk pondok ni boleh ilmu lah ke dia. Duduk pondok tak ada hafal-hafal. Duduk pondok ni kalau hafal pun hafal matang-matang gitu je. Kita matang kitab tu. Tu hafal tu tak ingat, lupa, tak berdosa apa pun. Pada ni, dia maknanya kalau duduk pondok, pokoknya untuk diri dia lepas. Untuk diri lepas fardu ain dia, pandai beragama. Jadi ringan. Dia tak seberat hafal Quran, ngaji kitab ni.
Mana ngaji kita ngaji PK rendah-rendah setakat nak amal diri. Lepas bahagian dia. Oh ni fardu kifayah ni tugas besar, fardu kifayah. Pada ni fardu kifayah ni tugas untuk semua, untuk ummah. Itu fardu kifayah. Nak pikir untuk ummah ni kena orang cerdik. Ada ni. Sekarang kerjaan fardu kifayah kena orang hok pintar. Baru sesuai. Ni. Ingat baik tu. Hafal fardu kifayah. Lepas ingat pelihara hafazan fardu ain. Lupa hafazan dosa besar. Lepas lupa hafazan wajib bertaubat segera. Dengan menghafaz kembali wajib menggunakan sepenuh masa untuk menghafaz kembali yang wajib fardu ain kepada dia, tak boleh nak buat amal sunat yang lain. Pada ni kita biasa dengar kan kalau qada semayang kena fokus pada qada, tak boleh nak buat amal sunat. Hafal Quran kembali ni pun sama. Hak mula-mula tu hafal Quran fardu kifayah. Dan ni hafal betul berhenti, hafal betul berhenti, lepas tu hafal betul berhenti. Lepas tu duk ulang hak tula ni, tak pindah-pindah pun ni. Dah lembat. Ulang hak tula je. Tak apalah. Ingat sahaja. Fardu ain jaga hafazan. Lupa wajib menggunakan sepenuh masa untuk hafal kembali. Bukan hafal macam hari tu. Hari tu hafal berehat. Lepas tu sambung hafal berehat. Kan gitu kan. Hak hafal kembali ni wajib menggunakan sepenuh masa dengan hafazan, melainkan untuk kewajipan yang lain. Berhenti sekejap ngapa? Nak sembahyang fardu. Ini kewajipan yang lain. Ada ni. Untuk kehidupan, berhenti sekejap untuk makan minum. Selesai je salat sembahyang fardu, ada tak wirid-wirid? Ada tak nak sembahyang sunat? Ada apa? Ngapa balik Quran tu? Apa ada ni? Dia hafal bukan hafal mula-mula fardu kifayah. Hafal hak taubah ni. Ini fardu ain. Kena guna sepenuh masa. Berhenti sekejap no qomat dah no. Dia pun pergi semayang. Beri salam je, masuk tempat dia semula. Ngapa semula? Wirid apa? Wirid tu sunat ni fardu ain. Nak sembahyang sunat, kau boleh abad dia. Kau boleh abad dia apa? Tu. Faham tak? Ini tugas besar, tugas fardu kifayah ni. Ni. Kena cari yang mampulah, yang mampu. Kesian. Budak-budak tak tahu dia ikut orang tua gitu je. Orang tua pula tak tahu tak tahu kepala ekor. Kepala ekor. Tak tahu kepala ekor. Tak tahu kepala dan ekor. Tak tahu kepala ekor lah. Dok, kalau budak tu berupaya satu, dan budak tu pula ada hemah, ada semangat satu. Dia kena dua-dua tu. Mana cerdik dan berminat sendiri. Jangan cerdik saja. Dia malah. Budak-budak lain ni kan nak main telefon kan, nak Quran apa. Malah dipaksa. Tak apa, nak sedap. Kita nak dia berkemampuan dan dia minat. Dia suka. Dia ada hemah, ada semangat. Boleh? Ada ni. Sungguh ni kena faham molek dan bab ni. Sebab sejumpa ramai sangat dah hafal 1/4, hafal 1/2, dia pun berhenti balik kampung semula, sekolah balik, kerja macam-macam. Hafal suku hari tu macam mana? Hafal setengah tu macam mana? Tak peduli langsung. Tak ingat langsung. Dosa besar. Ada. Dosa besar. Dia tidak menghafal kembali, malaikat akan catat dosa besar kepada dia. Bila? Selagi dia tidak kembali hafal semula. Kita tak ambuh, mak ayah yang suruh. Ni mak ayah. Kau dah kerti pelekor Mak ayah dah kerti pelekor. Dia membebankan anak yang tidak berkemampuan ataupun berkemampuan tapi tak minat. Berkemampuan serta minat. Itu nak dua tu.
Tapi gitu dia pujuk juga. Setengah tempat dia bagus dia ambil. Dia ambil, dia kata dia ajar fardu ain, lepas tu suruh ngapa hak asas-asas yang apa muqaddam, juz amma, hafal yasin, ambil tu dulu. Hak surah-surah terpilih dulu. Tengok setara mana dia boleh pergi. Hak tak mampulah. Maka ada alasan dah lah. Memang dia tak mampu. Surah apa yasin pun tak sesat. Surah kafi pun tak sesat. Maknanya terbuktilah. Ada tempat dia bagi tu untuk menyedarkan. Tapi saya pernah katalah beginilah, kalau mak ayah tu dongeng, nak suruh sangat nak dihafal, buat syarat. Dan syarat apa? Syaratnya suruh mak ayah tu hafal yasin ke kafi, lepas tu mari jumpa semula dengan ustaz. So mak ayah tu hafal yasin ke kafi. Mak ayah dongeng ni lah. Okey. Nak suruh anak hafal Quran. Satu Quran. Saya nak minta syarat dia, kamu berdua hafal yasin dengan kafi je. Lepas tu mari semula. Tunggu lah bila dia mari. Tunggu bila dia mari. Pas sudah hilang tak mari dah lah. Allah nak hafal yasin. Sabih dak nak baca Hal atas budak nak baca Lam yakuni budak ni nak baca Dah suka lah. Ada lah ni tu imam baca lam yakuni lazi. Tu imam tak baca lam yakuni lazi kita kata dulu tu imam baca lam yakuni semua. Masa budak-budak dulu tu imam lam yakuni semua. Tu imam sekarang ni lam yakuni tak baca. Sebab apa? Takut cepat habis. Ataupun dah habis-habis. Dia dua tu lah. Cepat habis ataupun dah habis-habis. Habis dah Melaka. Dia gitu. Dah sungguh. Apa tema sekarang ni tak baca lam yakuni? Kita budak-budak tu imam memang akan baca lam yakuni lazim. Memang sentiasa baca. Tuan ni tak baca. Nak hafal tu baguslah, tapi kena tengok keupayaan dengan baik. Sehingga kan hafal Quran, sehingga kan dia bukan dia yang tinggal, bukan dia yang tak peduli. Dia kemalangan. Bila dia berlaku kemalangan, kepala dia terhantuk. Bila kepala dia terhantuk menyebabkan Quran yang dia hafal jadi lupa. Dosa ke tak? Tak dosa sebab dia bukan sengaja. Hak tadi dia tinggal. Lepas dia masuk sekolah, hafal setengah jalan, lepas dia kerja, dia tinggal, dia tak peduli. Tanya sungguh dia tak peduli sungguh. Mak ayah nasihat pun dia akhirat dah. Sebab dia cara muda dia dah. Tahun lepas jadi tok imam tarawih. Orang pun suka. Tahun depan pula tahun ni anak jadi tok imam pula tarawih minta maaf anak saya congik mutu dah learning, dia kata. Congik mutu. Duk kawan dengan budak-budak muda ni. Congik mutu. Malu kapung tu dah. Mana tok imam tahun lepas? Tu congik mutu. Tok imam. Ada ni. Hak tu memang ditinggal, dia tak peduli. Hak ni tak ada salah sebab dia kemalangan. Menyebabkan terhantuk kepala, jadi banyak Quran dia tak ingat. Misalnya. Tak berdosa ni. Tetapi tetap diwajib kena gunakan sepenuh masa untuk qada, untuk hafal kembali surah yang terlupa kerana kemalangan tadi. Lepas dia sihat lah. Kalau dia memang dia jadi tu lain lah. Maknanya jadi oleh kerana terhantuk, dia pun lupa Quran yang dia hafal, kemudian dia pun sihat kembali balik asal. Dia kena gunakan sepenuh masa untuk hafal kembali yang Quran yang dilupa, bukan kerana salah, bukan kerana dia tinggal, bukan kerana dia tak peduli, bukan. Tangga tu no. Walaupun terlupa Quran tu bukan dengan sengaja, dengan tak berdosa lah, tak salah, kerana kemalangan, pun wajib menggunakan sepenuh masa. Pandai wajib guna sepenuh masa ni untuk hafal Quran, tak boleh nak tinggal untuk buat amal sunat. Macam tadi sudah je salam, masuk dalam bilik. Ngapa semula? Wirid semai ba'diyah. Wirid semai ba'diyah apa? Itu sunat ni, kewajipan. Wajib menggunakan sepenuh masa untuk menghafaz kembali. Hak giang kita nak cerita hak ayat pendek tu je. Dalil ayat pendek tu. Wasadaqallahu wa rasuluh, dalil sidik.
Ati'ullah wa ati'ur rasul. Dalil amanah. Ya ayuhar rasul baligh ma unzila ilaik. Itu contoh. Dalil bagi sifat tabligh. Hak tu tak ingat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalilnya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut oleh kamu akan daku akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi yang Allah Taala perintah kita ikut ni pasti Nabi amanah, tidak khianat. Itu dalil ayat Quran. Hafal sikitlah, ingat sikit. Kalau tidak kena balik pada dalil akal. Dalil akal dia macam panjang sikit. Jadi panjang sikit. Yang pasti nak kena berdalil, biar jelas. Jangan tanya dalil sifat sidik amal tabligh fatanah jadi tak apa nak lepas. Tak berapa nak jadi. Dalil wujud kita bakok comel. Dalil sidik amal tabligh ni tak berapa nak jadi. Mana dalil mana? Terkia-kia nak jawab. Dalil akal pendek panjang. Mana tapi mudahnya dalil ayat Al-Quran. Dalil akalnya, jikalau Rasul khianah, kita disuruh khianah. Walha kita tidak disuruh khianah. Kerana Allah tidak menyuruh sekali-kali dengan kejahatan. Allah menyuruh dengan kebaikan. Pastilah Rasul yang diutuskan untuk menyuruh kita buat kebaikan, pastilah Rasul sendiri bersifat dengan sifat amanah, melakukan kebaikan, tidak melakukan kejahatan. Rasul yang suruh kebaikan, pasti Rasul pun buat kebaikan. Kan Tuhan berfirman kan, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah engkau menyuruh akan melakukan kebaikan dan engkau lupa akan diri engkau? Suruh orang je, engkau tak buat. Tu tak sama sekali. Pastilah Rasul yang diutuskan untuk menyuruh kebaikan, melakukan kebaikan. Rasul yang diutuskan untuk melarang daripada kejahatan, pastilah Rasul terpelihara daripada melakukan kejahatan. Itu kalau pakai dalil ayat Al-Quran. Jadi Allah Taala sekali-kali tidak menyuruh dengan kejahatan. Pastilah Rasul yang diutuskan kepada kita ummah ni tidak sekali-kali mengerjakan kejahatan. Sebab Allah perintah kita ikut Rasul. Rasul yang adalah perintah ikut tu pastilah tidak melakukan kejahatan, kerana Allah Subhanahu wa taala tiada menyuruh dengan kejahatan sekali-kali. Tapi kejahatan yang Allah tidak suruh tu, apa yang berlaku tetap qada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak menyuruh dengan kejahatan sekali-kali. Allah tidak menyuruh dengan kejahatan sekali-kali, tetapi kejahatan yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suruh, tapi Allah menentukan. Yang berlaku kejahatan qada qada, tapi Allah tidak suruh. Pada ni tu pegangan kita lah. Kejahatan Allah tidak suruh sekali-kali, tetapi kejahatan yang berlaku qadar dan qada Allah, kehendak dan perbuatan Allah, tapi Allah tidak suruh sekali-kali. Betul tak kata sudahlah. Mu'tazilah pula, Allah tak suruh kejahatan, Allah tak qadarlah kejahatan. Lagi kot tu. Allah suruh kebaikan, kebaikan je lah Allah qadarkan. Tu Mu'tazilah. Kan makam tu kan. Allah suruh kebaikan, ya. Allah tidak suruh kejahatan, ya. Hak Allah suruh itulah Allah kehendak. Yang Allah tidak suruh kejahatan, pasti Allah tidak kehendak. Ini Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah. Kenapa Allah kehendakkan kejahatan yang Allah tidak suruh kejahatan? Bukan Allah tak suruh kejahatan saja, bukan Allah melarang kejahatan. Bukan Allah melarang saja, Allah perintah kita pula pergi larang, pergi cegah. Kejahatan Allah tidak suruh sekali-kali. Ada ni. Bukan Allah tak suruh saja, bukan Allah Ta'ala melarang akan kejahatan. Bukan Allah melarang kejahatan, Allah perintah kita pula
supaya larang kejahatan, cegah kejahatan. Tiba-tiba kejahatan tu qada dan qada. Itu kita ahli sunnah. Sekat tu sudahlah. Kalau pakai akal, gak join dengan Mu'tazilah lalulah. Join dengan Mu'tazilah, habis cerita. Jadi hak ni dalil akal. Rasul bersifat dengan sifat amanah. Rasul tidak bersifat dengan sifat khianah. Ketiga, tabligh. Artinya tabligh menyampaikan barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan akan barang kepada makhluk, yakni kepada ummah. Wallahu a'lam.